Assalamualaikum, salam. Selasa 11 Ogos 2020, 1:55 minit petang. Okey. Cat depannya adalah ASA Apply. Saya cuma nak kemas kini saja. Pada bulan Julai yang lepas, awal-awal Julai tak salah saya lah. Sekejap, kita tengok balik. Sekejap, kita cari balik sekejap. Okey. Lama saya tak update ni. Saya jarang update stok tu kalau dah sedang naik lah. Kita bagi pada orang lain lah. Sebab saya kan jenis pullback kan. Saya minat pada pullback, bukan jenis pullback. Saya minat pada pullback. Minat saya kat situ. Jadi dan saya fokus kat situ juga. Dan saya tak, kalau boleh saya tak nak campur aduk. Jadi bila kita minat satu benda kan, satu benda dan kita fokus, kita amalkan selalu, InsyaAllah lama-lama kita akan kalau tak superb berjaya pun, at least kita ada tujuan lah kan. Bila kita tengok chart tu, kita tahu apa yang kita nak cari, apa yang kita nak buat. So, jadi ASAP ni pada 9 Julai yang lepas, lebih kurang dah sebulan lah. Kalau tengok balik pada dia berkeadaan ni, pada ketika ni lah. Okay, pada ketika ni lah, ni area sini ya. Pada area sini, cadangannya saya menunggu sekiranya dia turun ke bawah. Tapi dalam kes ni dia tak turun lah. Dia terus naik sampai dah QR dia keluar. Dalam masa yang hitam ni kot. Lepas QR keluar, dah nampak dia dah. So ni dia dah ada buat sokongan sikit dah nampak bocor. Okay. Saya tunggu yang masa dekat sini. Saya tunggu jadi macam ni. Saya tunggu macam ni. Tapi dia tak bagi. Dan waktu ni memang sedang market kita sedang, waktu tu ASA Apply ni kan dia dalam kategori, dia macam ambil kesempatan pada glove mania lah kan. Dia buat akilik tau. Dan dia pun cakap dia dah ada untung, dia supply dekat customer baru kat US, kilang dia tutup tak jalan tapi order masuk. Adalah cerita dia, boleh baca dalam QR yang lepas. Okey, masa tu saya menunggu dia turun pada ketika ni lah, disebabkan ada candle orange ni, mana inside bar. Tapi saya cerita pun sama juga. Maknanya kalau ada inside bar, kalau kata ada harga tu mula mencuba tak mampu kekal ke kalau harga tu turun ke bawah, gaya-gaya dia nak ke bawah lah. Senang cerita. Kalau kata dia ke atas, gaya-gaya dia nak ke atas. Untuk kes ni memang dia menghala ke atas. Tidak ada harga pun yang turun teruk. Turun boleh turun macam ni, boleh turun, tapi tak seteruk sampai jatuh ke bawah. Okay. Bila dah tak boleh, dah tak jadi, sebab tu dalam trading ni kita kena bersedia atas dan bawah. Janganlah kata kita terlalu satu je dimensi dia. Bila kata okey ni cadangannya kita tunggu bawah. Okey, kalau dia tak turun tapi dia naik atas, kita minat chart ni. Okey, satu lagi, bila kita nak berlatih satu chart, cari satu chart, peganglah sampai setahun ke 2 tahun ke, ataupun paling tidak pun kalau permulaan trend sampai habis trend, anggaran dia antara 3 ke 6 bulan ataupun 3 ke 9 bulan. Pegang satu chart tu, berlatih, breakout pun chart tu, pullback pun chart tu, ataupun nak belasah beli je pun chart tu, nak tahan diri daripada jual ke, nak swing ke, berlatih pada satu chart dulu. Amalkan satu chart saja. Macam ni kan, daripada, katalah kita ambil daripada bulan Mei lah, ataupun bulan Jun. Sekarang dah bulan Ogos. Sepanjang-panjang ni, pakailah apa saja teknik untuk test. Okey, apa tadi dah lupa dah cerita. Okey. Lupa.
So kalau dah dia tak nak ke bawah, dia ke atas, kita memang minat dia, dan ada beberapa signal untuk entry kan, breakout, kita boleh abaikan dulu yang jenis kata nak tunggu bawah. Betul tak? Ini kalau kita jenis-jenis yang boleh hybrid lah, breakout pun boleh, pullback pun boleh. Tapi kalau kata memang kita menunggu dia untuk turun, tak turun-turun, kita boleh abaikan dia dulu, taruh tepi, dan kita cari chart lain. Sampailah nampak gaya je macam sekarang. Bila dah nampak turun macam ni, katalah macam saya lah, dah nampak turun dengan macam ni, apa yang saya perlu tunggu? Saya perlu tunggu kat mana dia nak berhenti nanti lah. Kat mana dia nak berhenti lagi. Okay. So, kesimpulannya untuk Asia Apply ni, kalau nak kata catalyst ke apa, dia dah tak ada lah. Sebab QR pun dah keluar. Maksudnya, daripada tempoh sini, dia harga dah gerak, QR keluar kat sini. Ini cerita dia sepanjang kenaikan ni menuju QR. Tak adalah superb sangat QR dia, tapi positif lah. Positif. Walaupun kilang dia tutup, dia kata masih mampu adalah customer lagi lah, mana ada jumpa lah. Bertahun-tahun hidup niaga, baru jumpa customer kat US. Yalah, mungkin sebab pandemik kan. Lagipun, chart ni adalah all time high. Okay. Chart kalau nak naik buat apa? Dia tak ada cerita lain lah. Dia akan buat begitu. Betul tak? Dia ada satu kaki naik dan turun. Lepas tu dia breakout, dia naik, dia turun. Dia breakout, dia naik, kemungkinan lagi turun. Disebabkan dia kemungkinan besar masih dalam keadaan breakout ni. Nampak? Boleh tak kalau kita katakan sepanjang-panjang ni adalah mengumpul? Tak ada lah. Bukan sekat mengumpul lah. Mungkin dalam ni dia punya, dia tak berapa improve lagi lah dia punya ni ya. Lama ni. Ada lagi tak? Setakat data yang ada 2006 sampai sekarang, inilah yang paling tinggi dan berjaya break. Boleh tak kalau saya kata saya nak tunggu? Kalau dia mampu retest balik area-area yang dia cuba lepas. Breakout, turun. Ini cadangan dia lah. Cadangan dia. Sebab bila chart yang sedang menaik tinggi melepasi high ni, biasanya kita menunjukkan ada minat belian yang terbaru lah. Ni semua minat belian lah ni. Kita tunggu dia pullback. Pullback kat mana? Kat mana dia pernah break, dan mungkin di area yang saya tandakan bulat tu lah. Okay. Tapi kalau dia tak sampai situ, takkan nak biar je. Okay. Kalau tak nak tunggu kat bawah tu, buat satu tanda, okay, 60 sen. Tunggu sampai harga tu break 60 sen untuk kita continuation. Harga nak naik akan buat apa? Itu je bang. Dia tak ada buat benda lain lah. Dia nak naik, dia akan zigzag. Gitu je. Betul? Boleh tunggu kat atas tu kalau nak. Yang kedua tadi, yang pertama tadi kita tunggu pullback lah. Yang kedua kita tunggu dia breakout balik lah. Lagipun dia baru 60 sen lah. 60 sen semua ni mampu milik lagi lah. Lain lah kalau atas ni dah RM1.60 sen, rasa macam kejung-kejung juga. Atau satu lagi cara, saya biasanya guna trend band guide. Sebelum trend band guide, katalah nak pakai Fibonacci. Fibonacci. Kita nak mengukur kemungkinan di manakah jarak-jarak dia turun. Mana pula Fibonacci ni? Sekejap. Hilang. Okey. Katalah saya ambil dari sini, titik sini sampai titik sini. Mana saya ambil point sini, dan point sini. Jadi kemungkinan besar kalau katalah kita bukan setakat terus-terus letak order je gunakan Fibonacci ni. Kita nak tengok bila dia sampai di area-area yang dikatakan golden kan, ataupun nombor Fibonacci antara 38, 50 dan 18, kita nak tengok ada rejection tak dekat situ. Itu yang sepatutnya kita buat. Tapi kalau ada orang nak advance, kita terus order je terus. 38 taruh order, 50 taruh order, 61.8 pun letak order, 0.618 pun letak order. Tapi sama lah 618, sama lah cerita dia, letak order. Tapi bagi saya lebih suka tunggu tengok lah, ada tak ada punya rejection, tunggu hammer ke, doji ke, apa-apalah. Fibonacci nak pakai kat sini pun boleh, kalau nak pakai dari bawah sekali sampai ke atas pun boleh.
Dari bawah ni sampai atas ni. Sebab Fibonacci ni kita akan buat ujung dengan hujung kan. Okey, nak turun mana? 38 pun boleh, 5 pun boleh, 61.8 pun boleh. Lepas tu kita boleh gabungkan dengan yang tadi tu. Dia punya high tadi, high lama dah, ambil lah 2 area dah. Itu macam ekstrim kan. Tu kat mana dia punya penurunan, kemungkinan besar ialah dekat area situ juga. Dekat nombor-nombor Fibo tu juga. Kalau kata yang pendek jadi sikit. Okey. Ui, bawah betul. Bawah betul ni kan. Okey. So kalau Fibo. Ataupun saya lah kebiasaannya sebab saya tak nak fokus mana dia pergi. Saya tak suka fokus. Fokus maksudnya kalau kita pakai Fibonacci tu, kita nak fokus nombor-nombor yang kemungkinan besar dia turun. Kalau dah macam ni, sebab saya pakai Trendman, saya lebih suka tunggulah dia turun antara area-area kat dalam ni. Ni sini-sini ke sini. So nanti nampaklah dia turun sampai dia dah start. Bila dia jumpa dengan tapak yang dia nak buat sendiri, bukan kita, dia yang nak buat. Sebab kita ni kan penumpang je, jadi biarlah yang dia buat. Janganlah kita pula pergi tahan-tahan banyak duit, bapak kau nak tahan-tahan duit. Nak tahan-tahan dia sampai dia akan kecil-kecil, body jadi kecil, dan kita cubalah nanti tengok signal-signal apa yang muncul. Paling tidak pun tunggu breakout je lah kan. Kalau kata dah start kecil-kecil pergi kanan, dia nak naik tu pasti akan ada breakout yang hijau-hijau ni lah, dan kita akan nampak volume kemungkinan akan pick up balik. Itu standard pullback lah. Saya tetap cerita yang sama lah. Kalau pakai garisan, okay, buat cantik-cantik. Kemungkinan besar sebab saya kadang-kadang kalau dia ni jahat, dia kurang mesra alam, dia akan turun, nanti dia naik balik. Lepas sangkut, dia turun. Ni dia kurang mesra alam, lepas tu sini baru dia pergi. Ini yang pertama, ada ketikanya memang terus dia pergi je. Jadi kita boleh buat satu garisan lah, maknanya selepas dia harga dia break garisan ni, baru kita boleh tengok balik lah, masuk balik. Ni garisan bawah dekat-dekat ni pun boleh juga, dan kemungkinan turun sampai situ. Jadi dia takkan lari jugalah, lebih-lebih kurang area sini lah. Area sini. Yalah, tadi breakout untuk gua atas 60 sen ni, turun bawah area bulat ni. Ada juga orang yang guna trend line ni, tak salah saya lah. Buat macam ni pun boleh. Trend line ke Fibonacci ke adalah meramal, lebih kurang meramal lah, kita meramal. Semua saya tak berapa suka lah dengan garisan ni. Kadang saya buat garisan ni kan, tiba-tiba dia sampai kat sini, kita beli, dia turun lagi. Rupanya dia nak berhenti kat sini. Saya tak berapa suka sangat lukis garisan. Saya lukis juga garisan, tapi kadang-kadang tengok chart lah. Dia senang kita nak lukis garisan. So kalau lupa macam mana penurunan dia tu, saya tetap guna konsep ni lah, chart ni lah, yang tiga beradik tu. Kita boleh nampak ada satu kenaikan. Ni cari dia turun sebelum start naik balik. Kemungkinan dia boleh turun lama, 1 bulan yang dia turun. Ada Mindtech ada naik tinggi ni, dia turun. Naik balik. Dan juga Euro tak salah. Sebab kenapa saya tunjuk semua ni buat benda yang sama ni. Pada ketika ni tunggulah dia nak turun, tak turun-turun juga. Dia pullback kat situ. Tadi Mindtech tadi pun sama juga. Mindtech. Ya. Tunggu dia turun. Orange tak turun, dia naik lagi. Dia naik, lepas tu baru dia start turun. So kita boleh bersedia lah. Berapa lama dia nak buat tapak, saya pun tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu. Siapa tahu dia nak berapa lama dia nak buat tapak. Ada masanya sekejap, ada masanya lama. Kalau kata dia dah tak ada catalyst ataupun tak ada cerita apa-apa, kemungkinan lama jugalah. Lama jugalah. Kalau kata dia masih ada lagi catalyst, mungkin lebih cepat. Contoh macam ni ya. Ni naik tinggi. Lepas tu lama jugalah nak menunggu dia sebelum dia naik balik. Okeylah, itu saja untuk Asia Apply. Asia lah kan. Asia Apply.
Semoga semoga membantu. Nanti kalau tak berapa faham boleh ulang baliklah video ni. Yang penting macam saya sekarang ni, saya cuma menggambarkan kemungkinan dia turun ke area situ. Tunggu area situ. Macam mana nak turun apa semua, tunggu sampai body dia jadi kecil. Candle tu jadi kecil. So kalau kata dia nak naik balik, volume mesti pick up lah. Mesti ada kemasukan volume balik. Untuk menampung dia dari turun dan naik. Jadi saya tak ada spesifik kata nak tunggu berapa harga. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.